CGI, CGI, CGI. Semua benda nak pakai CGI sekarang ni. Tak boleh ke kau pakai practical suit macam biasa, macam dulu, macam Tobey Maguire, Spider-Man tu? Tak boleh. Semua memang kena pakai CGI sekarang. Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Finimation YouTube channel, di mana kita akan bahaskan tentang MCU News, MCU Rumors, MCU Theory, MCU Review dan sebagainya. Dan ini adalah sesi correct plot untuk tajuk kita hari ini adalah nanotechnology CGI. Okay, the reason aku nak benda ni, aku sebenarnya nak bahas about this thing semasa dalam live session dengan Buzzpop tentang spoiler talk Ant-Man and the Wasp Quantumania tu, tapi tak berkesempatan. But anyhow, aku nak berterima kasih kepada Buzzpop kerana telah memberikan aku peluang untuk menjadi salah seorang panel di dalam live stream tersebut. It's such a great experience lah sebagai panel. Seram ke sebenarnya. Okay, tapi and also thank you for sesiapa yang join live stream tu. Terima kasih banyak-banyak kerana support aku, mention nama aku dan sebagainya. Thank you. Korang memang terbaik. So, tentang CGI, nanotechnology yang aku nak cakap about this thing adalah dia berkaitan dengan filem Ant-Man and the Wasp Quantumania lah. Aku nak tegur part Ant-Man dia berubah, dia memakai suit, dia menggunakan CGI, dia tekan kat dada, terus keluar suit daripada button apa saja kat situ lah. And which is benda tu personally bagi aku very very cool. Serius tau, very very cool untuk Ant-Man mendapatkan suit nanotechnology. Cumanya apabila kita dah go through Marvel Phase 4 and now kita masuk Marvel Phase 5, aku perasan that superhero sekarang ataupun villain ke dan sebagainya, even DC pun sekali, dia banyak menggunakan CGI nanotechnology dekat suit diorang. And even ada sesetengah karakter tu dalam komik dia tak pakai pun nanotech. Kalau Iron Man, okay, aku faham Iron Man dia first time menggunakan nanotech dalam Avengers Infinity War. Okay, apabila tentera Thanos datang untuk melawan dengan Iron Man dan sebagainya. That is the first time kita dapat tengok nanotech. And it is very very cool. Dia very very cool sebabnya ia berkait dengan karakter Iron Man juga ataupun Tony Stark, which is dia evolve dia punya suit tu daripada satu movie ke satu movie. And korang boleh perhatikan pattern ni daripada Iron Man yang pertama, di mana dia mula nak buat suit tu macam mana susah dan struggle-nya. Lepas tu yang kedua, aku tak ingat yang kedua daripada backpack tu kan. Yang kedua daripada backpack. Lepas tu yang ketiga pula dia dah boleh panggil suit dia datang kat badan dia dan sebagainya, which is benda tu very very cool lah. Dia ada macam advancement ataupun penambahbaikan in every movie untuk nanotechnology punya suit. But for now, sekarang ni kita dapat tengok karakter-karakter lain, superhero lain menggunakan nanotechnology, dan aku rasa benda tu macam tak satisfy dan juga boring. Okay, one of the character yang aku boleh mention adalah seperti Spider-Man, Tom Holland. At the first movie Spider-Man, Spider-Man, ya Allah lupa apa nama tajuk dia, Homecoming. Spider-Man Homecoming, dia menggunakan practical suit untuk memakai suit yang biasa tu kan. Lepas tu Tony Stark bagi dia suit daripada Tony Stark tu kan. Which is benda tu macam kau dah dapat suit daripada Tony Stark, lepas tu menggunakan CGI macam Iron Man dan sebagainya. Which is benda tu aku agak pissed off lah, aku agak marah lah. Sebab Spider-Man ni, aku tahu dalam komik pun ada certain karakter Spider-Man yang menggunakan nanotechnology, tapi most of the time people love Spider-Man daripada konsep dia memakai suit, dia memakai topeng yang kita dapat tengok reaksi Peter Parker dan sebagainya. And benda ni dah terbukti dalam Spider-Man Tobey Maguire dan juga Spider-Man Andrew Garfield. Apabila contohnya Andrew Garfield kena tangkap dengan polis bapa Gwen Stacy tu kan, moment tu dia jadi suspend tau. Sebab kita macam fikir, nanti orang dapat tengok ke identiti Peter Parker dan sebagainya. Tapi dalam Tom Holland ni, kita tak dapat tengok benda-benda suspense begitu. Sebab most of the time Peter Parker menggunakan nanotechnology CGI dekat dia punya suit. Benda tu moment of suspense dah tak ada seperti macam dalam komik. Dalam komik memang orang nak tahu siapakah Spider-Man ni, macam mana. Even dalam game sendiri pun orang nak gaduh-gaduh dengan Peter Parker sampai dia nak buka topeng dan sebagainya. But as for Spider-Man Tom Holland, kita tak dapat benda tu. Walaupun Jake Gyllenhaal yang expose dia punya identiti kan. Aku rasa cara penyampaian message tu berbeza daripada apa yang komik sampaikan lah. But itu yang aku nak tegurkan kat sini. Even dalam Thor Love and Thunder, Jane Foster, the mighty Thor kan, dia menggunakan CGI. Aku faham korang boleh attack aku macam memang Thor pakai CGI. Tapi CGI ni bukan CGI nanotechnology tau. Kau faham tak? Yang dalam
Love and Thunder tu, aku tak faham kenapa dia pergi on that kind of way untuk Jane Foster keluarkan dia keluar mask, dia keluar macam nanoteknologi. Faham tak maksud aku? So sekarang ni dia dah jadi satu isu di mana ada certain superhero yang tak perlu pun nanoteknologi, tapi dia perlu. Dulu masa kita first time mendapat Avengers Infinity War dan sebagainya kan, and kita faham lah macam karakter Black Panther dia menggunakan nanoteknologi suit dan sebagainya. Tapi sekarang bila dah semua pakai ataupun CGI yang digunakan dalam setengah filem untuk menampakkan superhero itu menggunakan nanoteknologi, aku rasa benda tu dah start untuk tak jadi unik. Faham tak? Nanoteknologi adalah satu material yang ataupun satu ciptaan yang sukar untuk dicipta, and for now superhero sekarang dah start boleh pakai. Even Ant-Man yang paling latest pun dah boleh pakai, which is benda tu cool lah. Nampak lah gempak terus jadi ni kan. Tapi kita tak dapat those kind of practical way untuk superhero tu suit up, untuk dia memakai suit. Oh kejap aku nak pakai suit kejap dan sebagainya. Tak ada. Dah tak ada benda tu. Kau settle, kau bawa satu butang, kau letak dalam kocek, kau dah boleh tukar. Yes, betul, benda tu ni lah, senang lah kan. Kau ada musuh datang, dah terus pakai. Tapi kita hilang satu sense of emotion, sense of suspense, sense of respect terhadap karakter tersebut. Itu apa yang aku rasa lah. So benda ni yang aku nak tanya dekat korang. Is it aku seorang yang merasakan that nanoteknologi digunakan dengan sangat common di dalam MCU punya filem sekarang ini ataupun tak? As for me, aku rasa benda tu memang sangat-sangat common, dan sekarang nanoteknologi dah wasted gila. Aku rasa that nanoteknologi tak unik langsung. Plus kita masuk dalam Marvel Phase 5 nanti, di mana sekarang Kang the Conqueror pun pakai nanoteknologi. Okay, acceptable, tak apa. Tapi contoh macam karakter Thor yang menampakkan seperti dia pakai nanotech, tapi dia tak pakai, okay, cuma CGI. Maksud aku kat sini, cara penggunaan CGI dekat karakter Thor tu pun tak kena. Okay, aku mengharapkan MCU somehow, aku tahu dia orang takkan tengok video ni, tapi aku mengharapkan somehow MCU one day dia perlu pergi kembali kepada practical way, practical suit yang mereka letak. Contohnya masa Iron Man pertama, suit itu dicipta, helmet itu dicipta untuk kita mendapatkan aku rasa kita boleh setuju lah about this thing, di mana sesetengah superhero bila dia nak suit up untuk melawan kejahatan di luar sana, benda tu nampak cool tau. Faham tak? Nampak style macam Tobey Maguire, dia lari buka ni ada baju Spider-Man kat dalam kan. Style bodoh benda-benda macam tu. Macam even Andrew Garfield simpan baju dia dalam bag dan sebagainya, prepare untuk lawan orang jahat. Aku rasa benda tu nampakkan lagi natural lah apabila kita melibatkan nanoteknologi in every superhero. Menampakkan this film is far away daripada DNA Marvel. Okay, bukan DNA MCU, DNA Marvel. Sekarang ni dia dah nampak seperti project sci-fi, something like that. Aku tahu sekarang ni bila dunia dah makin ke depan, kita kena evolve. Tapi ada certain benda yang aku rasa it is a good way untuk keep it untuk kekalkan dia praktikal sebegitu. Dan aku memberi pujian yang penuh lah, macam dalam short film ataupun short movie Werewolf by Night tu, dia gunakan Manting practically. Okay, dia gunakan Manting practically, Werewolf by Night practically. Benda tu nampak sangat bagus, and effort daripada production team nampak sangat jelas dekat situ. Plus bila kalau kita gunakan practical ni, of course lah, kau nak buat practical tu agak sukar lah, tapi aku tak rasa sesukar yang CGI yang diperlukan. Sekarang ni kan Marvel masih lagi menghadapi masalah dengan CGI team, di mana ada bayaran pekerja yang tak dapat bayaran elok, tak worth it dan sebagainya kan. So apa kata kita kurangkan benda tu dengan kembali semula ke jalan MCU yang asal, iaitu menggunakan practical suit. Aku mengharapkan perkara-perkara begini untuk terjadi dalam Marvel Phase 5. Tak naklah semua benda nanotech. Takkan Miss Marvel pun yang tak ada kaitan dengan teknologi dan sebagainya, dia menggunakan nanotech. It does not make sense lah bagi aku. So itulah correct plot session untuk video kali ni, dan aku perlukan pendapat korang, and I need you to leave your comment down below. Adakah korang rasa nowadays memang aku sendiri pun perlu adapt yang MCU ke DCU ke perlu pakai suit nanoteknologi CGI ni, ataupun kita lebih bagus untuk pergi kepada practical way. Okay, lontarkan pendapat korang dekat komen. I really need to know about this thing, sebab aku takut aku seorang rasa syak sendiri lepas aku tengok Ant-Man and the Wasp: Quantumania tu. Okay, so leave your comment down below. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Okay, don't forget to like and subscribe dan sebagainya tu, korang tahu. Okay, so kita jumpa lagi dalam video akan datang.
Assalamualaikum dan bye-bye semua.